Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung 7.2. Okey, ini merupakan handout yang saya beri kepada awak. Okey, kita sampai sini. Faktor yang seterusnya. Okey, ini faktor size. Okey, you tengok kalau kita sebelum ini faktor kepekatan, faktor suhu, kita guna cara ini je. Kita guna cara eksperimen ini. Iaitu kita ubah kepekatan larutan natrium tiosulfat atau kalium tiosulfat. Lepas tu kita ubah suhu larutan kalium tiosulfat atau natrium tiosulfat. Kita ubah dua ini je, suhu atau kepekatan. Lepas tu kita tetapkan asid yang kita pakai. So, asid nitrik kita tetapkan isi padu dan kepekatan dia. Supaya kita boleh kaji faktor kepekatan dan faktor suhu. Maka kita pun dah lihat, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Ini kena rujuk balik slot yang sebelum. Okey, so sekarang kita nak tengok faktor size. Kalau faktor size, kebanyakan kita pakai MAMA, MAR. MAMA tu maksud kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat, nama umum dia MAMA. Okey, kalsium karbonat kita pakai, dia akan keluarkan gas CO2. Okey, kalau kita pakai logam dengan asid, dia akan keluarkan gas H2, gas hidrogen. So dua gas ini kita boleh masukkan ke dalam biuret. Masukkan ke dalam biuret, maka kita boleh tahu berapa banyak isi padu gas itu. Sebab saya bagi awak stopwatch, jam randik, saya bagi awak jam randik. You kena ukur masa. You kena ukur masa. Dan masa itu bila nak mula, nak baca apa. So masa itu untuk pengumpulan isi padu gas. Okay, contoh 30 saat you baca berapa isi padu. 60 saat berapa. 90 saat berapa. Macam itulah. Okay. So you baca jumlah gas terkumpul. Okay, contoh eksperimen 1, saya pakai ketulan besar MAMA. So kalsium karbonat tu besar punya. Saiz dia besar. Okay, saya dapati bacaan biuret dia semakin turun. Okey, maksud dia daripada atas dia akan turun. Air dalam biuret dia akan turun. Turun sehingga jadi 21 sahaja. Okey, lepas tu masa setiap 30 saat saya buat. Okey, kalau macam itu, ini bacaan biuret sahaja. Bukan isi padu terkumpul. So isi padu dia, kalau air dia turun sampai bawah, maka isi padu dia semakin banyak. Dia mengumpul semakin banyak sehingga constant lah, iaitu habis dia kumpul. Okey, kalau macam ini, yang mula-mula 50, tiada lah. Isi padu gas tak ada. Sebab you punya bacaan awal adalah 50. Okey, kalau sudah turun jadi 43, daripada 50, turun jadi 43. So isi padu dia berapa? Okey, siapa tahu terus jawab dia. Contoh 50. Air turun jadi 43. Maka sudah berapa isi padu dia? 07.0. Kenapa 07.0? 50. Lepas tu turun jadi 43. So sudah kumpul berapa isi padu? Ini salah satu eksperimen yang awak kena handle dalam makmal nanti. Okey, contoh you letak bacaan awal dia 50. You baca 50. Kemudian dia turun jadi 43. So maksud dia sudah berapa isi padu dia? 7. Very good. Okay, Syifa kata 7. Betul lah. Sebab 50 turun jadi 43. You kumpul 7. Sudah kumpul 7. So, kemudian masa 60 saat yang sampai 43 kan, dia turun lagi jadi 38. Dia takkan naik lah. Sebab gas semakin banyak masuk. Gas bila masuk kumpul, isi padu dia, gas karbon dioksida, air dia akan jadi ke bawah lah, akan turun sampai bawah.
So masa 60 saat dia turun lagi jadi 38. Okey, sekarang jumlah sudah kumpul berapa? Okey, bagaimana nak baca? Tadi turun sampai 43 sudah 7. Turun lagi 38 sudah jadi berapa? Lagi banyak. 12. Very good. 12. So di sini kita nampaklah semua bacaan biuret dia akan semakin turun punya. Maka gas akan semakin bertambah. Sebab cara ini, cara pengesaran air ini, kita akan dapat gas semakin bertambah punya. Okey ya. So kita nampak satu hubungan lah. Ambil bacaan awal tu, tolak yang bacaan akhir je. So ini tolak 50 tolak 34 dapat 16. 50 tolak 30 dapat 20. Okey. Kemudian 50 tolak 27.5 kita dapat 22.5. 50 tolak 25 dapat 25. 50 tolak 23 dapat 27. 50 tolak 21 kita dapat 29. Maka you nampak gas dia semakin banyak sebab gas karbon dioksida merupakan hasil tindak balas. So gas semakin banyak masuk. Okey, dan air dia akan turun. So bila turun maksud dia gas semakin banyak berkumpul dalam biuret ini. Ini kaedah pengesaran air. Okey, ini kaedah guna untuk buat faktor saiz sebenarnya. Faktor kepekatan, faktor suhu kita guna yang tadi. Ada dua cara sahaja. Okey, maka kita dapatlah isi padu gas terkumpul. Atau ada soalan suka tulis jumlah isi padu gas terkumpul. Samalah. Itu maksud jumlah dia lah. Semakin banyak jumlah dia. Okey, dan masa sudah ada. Ini sekiranya pakai ketulan besar, iaitu ketulan marble. Kalau pakai sebuk atau ketulan kecil, kita bagi dia, kita pecahkan jadi kecil-kecil. Okey, so kita dapat data yang lain. Ini bacaan biuret. Ini masa tu kita catat ini je. Dengan stopwatch di tangan awak, 30 saat you baca dapat 39. 60 saat you baca dapat 32.5. 90 saat you baca dapat 27. Ini yang awak baca daripada biuret. Okey. Lepas tu baru you cari sebenarnya sudah terkumpul berapa banyak. Okey, kosong 11 50 tolak 39. Okey. 17.5 kita tolak dapat 17.5. Okey, awak boleh teruskan isi di modul awak lah kepada yang ada. Ini yang efektif. Terus ya. Kalau ada masalah terus ditanya. Okey, 50 tolak 27 dapat 23 dan seterusnya kita pun tolak. Ini kita tolak kemudian. Masa eksperimen, masa you handle, you tak payah pergi tolak dulu. Okey, sebab penting you punya tangan, satu tangan dah pegang stopwatch setiap 30 saat. You jangan berhenti. Masa dia kalau you berhenti macam mana nak kumpul 240 saat. Contoh kan. Tapi kita buat sikit ya dalam teori. Kalau dalam makmal mungkin kita buat 5 minit, 10 minit. Supaya kita selagi nampak gas dia naik masih ada, maksud dia air masih turun. Kalau air masih turun lagi, you teruskanlah sehingga 5 minit. Contohlah. Okey, so untuk teori saya ambil bahagian ni saja. Okey, so ini isi padu terkumpul. Tengok, terkumpul. Cuma you tengok saiz kecil dengan saiz besar, dia lebih cepat. Kalau kecil benar lebih cepat tindak balas dia. Kadar lebih tinggi. Kadar lebih tinggi. Sebab you tengok masa yang depan-depan dia dah kutip banyak. Okay, contoh 180 saat. Sudah kumpul 34. 180 saat. Baru kumpul 25. So nampak sangat saiz kecil itu kadar dia tinggi. Nampak sangat. Okay, so nak lihat dengan lebih jelas, awak kena buat graf. Okay, untuk case ini, untuk lengkung, kita tak buat satu per masa. Kita buat melawan masa saja. Sebab sudah cukup untuk nampak jumlah isi padu terkumpul. Okay, plotkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. Okay, so kita akan lihat graf dia berdasarkan data yang kita dapat. Okay. Okay, ini yang pertama lah. So sekarang kita ada dua
Okey, nampak tak graf ini? Nampak? Ah? Nampak? Bagi respon sikit. Nampak, sir. Okey, good. Nampak je. Okey, so sekarang kita ada dua. Satu lengkung untuk ketulan kecil, satu untuk ketulan besar lah. Maka kita buat dua-dua dalam satu graf, baru kita boleh nampak kadar tindak balas mana lebih tinggi. Sama ada ketulan kecil ke atau ketulan besar. Okey, so di sini markah pertama, saya kata setiap kali graf kita akan lihat 3 markah punya. Okey. So untuk topik ini graf lah untuk topik ini. Okey, topik lain tu kurang. So kita buat isi padu gas karbon dioksida dengan unit masa dengan saat lah. Okey, 45, 40, 35. Masa dia setiap 30 saat. Okey ya. Kemudian okey, ini yang pertama. Okey, kita cek jawapan sebab saya dah suruh buat dulu kan. Okey. Seterusnya kita plotkan. Plotkan maksud dia titik pangkal ini. Okey, titik pangkal ini. Plotkan. Tapi kita ada plot kosong-kosong. Tengok 50 kita masa kosong, isi padu kosong. Maka ada satu plot di sini kosong-kosong. So bila ada plot di kosong-kosong, so wajib mula kosong-kosong lah sebab ia ada satu plot di sini. Okey, so akan naik setiap titik dia, pastikan tepat pada tempat dia. So you nampak tak? Dia curve. Dia bukan straight line. Jumlah isi padu gas terkumpul dia adalah curve. Dia lengkung. Okey, so nampak lengkung. So bila you dah plot macam ini, you dapatlah markah kedua. Okey ya. Kemudian bila dah ada okey, lengkung Lengkung lepas tu lepak eksperimen 2, eksperimen 1 sebab nak tengok mana satu. So di sini kesimpulan dia, you dapat ketulan kecil mama dia lengkung di atas, iaitu lebih mendekati kepada paksi Y. Ini kita panggil paksi Y. Okey, lebih mendekati kepada paksi Y. So bermula sekarang sebarang lengkung jenis macam ni yang lengkung punya untuk isi padu terkumpul. Kalau you nampak lengkung itu berdekatan dengan paksi Y, maka kadar dia lebih tinggi. Sama ada kepekatan ke, saiz ke, suhu ke. Kalau dia mendekati kepada paksi Y, maka kadar lebih tinggi. So kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So ini in future 7.4, nanti lagi minggu depan kita akan mula bincangkan guna teori pelanggaran. Okey ya. So ini untuk graf kita. Kita akan guna untuk bincang lah nanti. So sangat jelas kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1 sebab saiz dia kecil. Okey ya. So kita kena teruskan. Okey, nanti you lukis lah. Nanti you lukis dengan penuh. Okey ya. Okey, seterusnya, okey, graf dah ada, dah elok. Okey, persamaan kimia dia. Okey, persamaan kimia. Kalsium karbonat, asid hidroklorik, dapat kalsium klorida, air dan CO2. Okey, persamaan ion. Okey, topik ini persamaan ion penting dari segi nak cari zarah-zarah dia. Sebab frekuensi pelanggaran nanti, teori pelanggaran nanti kita akan pakai persamaan ion. Okay, kita tak pakai persamaan kimia sebab persamaan kimia tak nampak zarah-zarah. Bila persamaan ion baru nampak zarah-zarah. Okey, untuk ini saya tunjuk sekali lagi lah sebab ini rekod kan. Mungkin ada nak lihat nanti bagaimana nak dapat. Okey. So persamaan ion saya tunjuk sekali lagi ya. Kita ada persamaan kimia kalsium karbonat. Tadi persamaan kimia ini dapat CaCl2 H2O CO2. Okey,
persamaan ion maksud kita splitkan dia. Okey, masalah di sini CaCO3 tak boleh pecahkan sebab tidak larut air. Dia adalah garam yang tidak larut air. So dia anggap macam molekul. Staykan dia CaCO3, acid, yes, H+, Cl negatif. Ini Ca2+, Cl negatif, air, kekalkan, CO2, kekalkan. Okey, lepas tu kita potongkan mana yang sama. Okey, mana yang sama kita potongkan. Cl negatif sama, potongkan. Tak ada dah, satu je. Okey, so kita salin semula. H2O. Dapat macam ni. Ini persamaan ion dia. So seimbangkan. Letak dua lah sebab ada dua, ada H2. Okay, ini persamaan ion kita dapat. Iaitu CaCO3 H2H+, Ca2+, plus H2O plus CO2. So untuk teori pelanggaran nanti kita kena ambil lah frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Itu kita akan bincang kemudian. Okay, so persamaan ion kita dapat lah. CaCO3 plus 2H plus equal to Ca2 plus H2O plus CO2. Okay, untuk ini penting persamaan ion. So jadual ini pentinglah untuk penggunaan seterusnya. So pemerhatian kita nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. Itu pemerhatian dia. Mata kita hanya nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas dan terkumpul dalam biuret kalau you nak sebutlah. So apa nama gas itu? Gas karbon dioksida dibebaskan. Sebab kita pakai CaCO3. Kalau kita pakai logam, dia ada dua jenis je. Sama ada pakai karbonat atau pakai logam. Kalau pakai logam, maka gas hidrogen dibebaskan. So ini tetap sama. Gelembung gas tidak berwarna terbebas masih sama. Cuma inference dia gas hidrogen dibebaskan. Kesimpulan dia, semakin kecil saiz ketulan mama tu apa? Kalsium karbonat. Okay, ya? So jangan terkejut. Saya sengaja letak mama supaya, tapi banyak kertas periksaan dia tanya mama juga. Okay, ada orang tak tahu mama tu apa. So tak boleh mulakan kerja dia. Mama tu kalsium karbonat. Semakin kecil saiz ketulan mama, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu kesimpulan dia. So ada sedikit penerangan yang umum. Semakin kecil saiz ketulan mama, semakin besar jumlah luas permukaan. Okay, ini perkataan yang wajib digunakan bila awak terangkan saiz. Jangan risau, ini kita akan lihat lebih detail nanti dalam 7.4. Sini setakat penerangan biasa-biasa saja. Semakin kecil saiz ketulan mama, semakin besar jumlah luas permukaan zarah-zarah yang terdedah kepada pelanggaran. Okay, kita akan lihat dengan lebih baik nanti. Iaitu ini boleh buat satu anggapan macam ni lah. Contoh satu, you bancuh Milo, contoh kan. Satu A, you pakai ketulan Milo besar tu, you campak dalam, lepas tu you bancuh. Satu lagi you pakai sebuk Milo. Sebuk Milo, dia punya jumlah luas permukaan dia besar lah. Sebab sebuk kan kecil. So setiap sebuk itu dia akan terkena dengan air tu. Itu maksud jumlah luas permukaan. Kalau ketulan besar Milo tu yang sudah macam sudah jadi batu tu, you letak dalam air, yang kena dekat air tu hanya permukaan luar sahaja. Permukaan luar ketulan sahaja. Okay, so ini mungkin saya siapa yang tak faham mungkin saya boleh terangkan macam ni lah. Saya lukis sikit untuk awak lihat. Okay, contoh ketulan besar. Besar. Kecil lah. Okay, kecil. Okay, daripada benda yang sama, saya potongkan jadi kecil-kecil macam ni. So jumlah luas permukaan tinggi untuk yang kecil sebab yang ambil kira ini semua bahagian ini, semua bahagian luar sudah bertindak balas bahagian luar. Okey, maka jumlah luas permukaan dia tinggi. Kalau ketulan besar, okey, ketulan besar dia hanya bahagian luar sahaja.
yang akan kena dekat bahan tindak balas, yang akan bertindak balas. Yang dalam itu semua tak ada, tak kena. Okey, maka saiz besar sebenarnya jumlah luas permukaan dia kecil punya. Dia hanya permukaan sahaja yang kena tindak balas. Itu sebab dia lambat. Kalau kecil, dia ada banyak jumlah luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran, iaitu terdedah kepada tindak balas. Okey, harap boleh faham. Okey, seterusnya faktor terakhir untuk hari inilah faktor mangkin. Okey, faktor mangkin kalau kita nak kaji untuk guna cara pengesaran air boleh, iaitu mangkin dia kita pakai CuSO4. Contoh tindak balas mama dengan asid, mangkin CuSO4. Tindak balas logam dengan asid, mangkin pun sama, CuSO4. So you kena buat cara macam ni lah, kumpul gas, iaitu CO2 gas. Kalau ada mangkin dia keluar cepat, kalau tak ada mangkin dia keluar lambat. Itu je. Okey. Tapi ada satu lagi cara, setakat nak tengok, setakat nak lihat mangkin meningkatkan kadar tindak balas, maka kita pakai penguraian larutan hidrogen peroksida. Okey, so kita ada dua. Ini larutan hidrogen peroksida. Di bawah ini ada mangkin, iaitu kita letak sedikit sebut mangan 4 oksida. Mangan 4 oksida formula dia MnO2. Mangan 4 Mn4+. Oksida O2 negatif. Maka jadi MnO2. Okey ya. So ini mangkin dia. So satu ada mangkin, satu tak ada. Lepas tu kita letak kayu uji berbara. Kayu uji berbara untuk uji kehadiran oksigen. Okey, kalau ada mangkin, oksigen keluar cepat. Sebab tindak balas penguraian hidrogen peroksida akan dapat oksigen. Okey. So oksigen itu kalau ada mangkin dia keluar cepat. Bila keluar cepat, kayu uji berbara dia akan menyala semula. So kita tengok ini nyala dulu. So bila ini nyala dulu, you tengok mana yang nyala dulu. Kalau nyala, maka dalam ada mangkin. So cukup untuk membuktikan kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Okey, contoh kita lihat mangan 4 oksida dekat A tiada, dekat tabung uji B ada. Hadirlah. So maksud mangkin hadir di tabung uji B. Pemerhatiannya macam mana? Kayu uji menyala dengan lemah. Iaitu kayu uji berbara ini dia menyala dengan lemah. Sebab oksigen dia keluar lambat-lambat. Kayu uji berbara maksud apa? Maksud kayu uji untuk uji oksigen punya. Kalau kayu uji menyala untuk uji hidrogen, itu ada bunyi pop. Okey, kita belajar dekat sel elektrolisis. Lihat balik modul sel elektrolisis. Kita ada banyak penggunaan kayu uji ini. Okey ya, tapi banyak guna kayu uji menyala sebab situ ada gas hidrogen. So ini pakai kayu uji berbara, glowing, itu maksudnya api baru padam saja. Contoh ambil lidi nyalakan, api padam je, itu maksud berbara. Masih nampak merah lagi. So you letak di sini, dia akan nyala balik. Nyala balik sebab ada oksigen. So untuk A nyala dengan lemah, perlahan saja. Untuk B nyala dengan terang. Sebab oksigen keluar cepat. Dia ada mangkin. Sudah cukup untuk membuktikan apa inference dia. Gas oksigen yang terbebas menyala semula kayu uji berbara. Itu inference-nya. Pemerhatian kita nampak dia menyala lemah, menyala dengan terang sahaja. Itu pemerhatian. So kita sentiasa splitkan dua ayat ini. Bagi dulu pemerhatian, baru terangkan. You akan dapat banyak bonus. Okay, so gas oksigen yang terbebas menyala semula kayu uji berbara. Kesimpulan dia, kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Ada mangkin kadar tindak balas ni meningkat. Sudah dapat uji kesimpulan. Sudah dapat uji hipotesis yang kita, kalau dalam amali lah. Okay, cuma hipotesis di sini tak perlulah sebab kita fokus paper 1, paper 2 saja. Okay, so kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Penerangan dia, sebab mangkin menyediakan satu lintasan alternatif. Ini penerangan umum dahulu, memerlukan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okay, ini kita akan terangkan dengan lebih detail. Okay, untuk hari ini saya tak lukis dululah. Nanti 7.4 kita akan lihat dengan lebih detail
bagaimana makin boleh meningkatkan kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Kita mesti terangkan berdasarkan satu teori, bukan teori sendiri. Ini teori pelanggaran dia. Okey ya, so ini untuk makin punya. Okey, kita ada 4 faktor sahaja. Okey, sebenarnya ini kalau tak pakai, you boleh pakai cara ini. Maksud dia pengesaran air cara ini boleh kaji untuk saiz bahan tindak balas dan juga makin. Tapi makinnya CuSO4 lah. Atau pakai cara ini jelas dan ringkas untuk dapat tahu makin meningkatkan kadar tindak balas. Okey ya, tapi ini tak dapat kumpul oksigen. You kena faham kita tak dapat kumpul isi padu. Kalau nak kumpul isi padu, you kena pakai cara inilah. Okey ya, suhu dan kepekatan biasanya kita pakai cara ini yang ada pangkal X. Okey, so 4 faktor dah selesai. Iaitu KSSM, kepekatan, suhu, saiz, makin. Kepekatan, suhu, saiz, makin. Okey, tekanan. Saya ulang sekali lagi. Tekanan hanya untuk gas sahaja. Maka tekanan gas itu, you boleh guna cara penerangan kepekatan nanti. Okey, nanti collision theory kita ada kepekatan. Isi-isi untuk yang awak guna, ayat yang awak pakai untuk terangkan kepekatan, boleh guna untuk tekanan. Okay, sebab tekanan di gas, maksud dia akan mengakibatkan kepekatan, dia jadi pekat. Okay, sebab you tekan dia, nanti dalam satu isi padu tertentu, dia ada bilangan zarah yang tinggi. Okay, sama saja. Okay, okay, ini untuk slot hari ini. Okay, terima kasih, saya stop record.